Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan membincangkan untuk bab yang kedua bagi subjek pengajian perniagaan semester yang kedua ini. Okey, untuk yang bab kedua ini dia berkaitan dengan perundangan dalam perniagaan. Okey anak-anak pelajar, apa yang akan cikgu bincangkan untuk sesi kelas pada kali ini adalah berkaitan dengan perundangan perniagaan, ya. Bab yang kedua, ya, untuk subjek semester kedua ini. Okey, untuk kali ini apa yang akan cikgu terangkan di sini adalah berkaitan dengan syarat-syarat kontrak. Okay. Sebelum ni, di video yang sebelum ini, cikgu telah terangkan berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam kontrak. Ya, jadi, cikgu harap anak-anak pelajar boleh mengingati ke-6 elemen yang terdapat dalam kontrak tersebut. Okay, untuk kali ini, kita akan lihat apakah pula syarat-syarat kontrak. Okey, sebelum itu, ya, objektif untuk sesi kali ini, ya, diharap setelah melihat video ini, anak-anak pelajar dapat menerangkan, ya, tentang syarat-syarat yang terdapat dalam kontrak. Okey. Untuk syarat-syarat kontrak, ya, secara umumnya kita ada satu yang dinamakan sebagai kontrak sah. Okey, yang kedua kontrak tidak sah. Okey, kemudian yang ketiga kita ada kontrak batal. Okey, keempat ada kontrak boleh batal. Kelima ada remedy dan yang keenam ada pelepasan kontrak. Jadi ini 6 bahagian yang terdapat dalam syarat kontrak. Okey, kita lihat satu persatu. Apakah syarat-syarat tersebut? Okay. Yang pertama tadi berkaitan dengan kontrak sah. Apakah itu kontrak sah? Okay. Kontrak sah adalah kontrak yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Ya, dan kontrak ini adalah kontrak yang memenuhi ke-6 elemen yang terdapat dalam kontrak. Masih ingat lagi apa yang pernah cikgu jelaskan tentang elemen kontrak, ya? Kita ada 6 elemen kontrak. Jadi untuk menjadikan suatu kontrak itu sah, dia kena memenuhi ke-6 elemen kontrak tersebut. Okey, seterusnya, kontrak sah ini dia akan mengikat kedua-dua pihak yang berkontrak di bawah undang-undang. Okey, itu yang dinamakan sebagai kontrak sah. Ya, ia kena ada 3 lah, ya. Satu, dikuatkuasakan oleh undang-undang. Yang kedua, memenuhi ke-6 elemen kontrak, dan yang ketiga dia akan mengikat kedua-dua pihak yang terlibat dalam berkontrak di bawah undang-undang. Okey. Yang kedua, syarat kontrak yang kedua adalah kontrak tidak sah. Kenapa kontrak itu dikatakan tidak sah? Okey. Satu, dia tidak memenuhi elemen kontrak. Maknanya salah satu daripada 6 elemen yang terdapat dalam kontrak tidak dipenuhi. Ataupun kemungkinan beberapa elemen tidak dipenuhi. Jadi mengakibatkan kontrak itu tidak sah. Okay. Apabila dia tidak memenuhi elemen kontrak, maka kontrak itu dikatakan tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Okey, dan kontrak tidak sah ini adalah tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam berkontrak lah, ya, sebab dia memang sudah tidak sah dari awalnya, ya. Satu, dia sudah salah satu atau beberapa elemen dalam kontrak tidak dipenuhi, dia menyebabkan dia tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang dan mengakibatkan dia tidak terikatlah, pihak-pihak yang berkontrak tidak akan terikat dengan kontrak tersebut. Okey, yang ketiga dalam syarat kontrak adalah kontrak batal.
Okay. Kontrak batal adalah kontrak yang tidak boleh dilaksanakan oleh undang-undang. Kenapa? Okay. Antara sebab yang menyebabkan kontrak ini batal adalah satu, ya, disebabkan oleh balasan yang terdapat dalam kontrak itu bertentangan dengan undang-undang. Okay. Apa yang menyebabkan balasan itu bertentangan dengan undang-undang? Ya. Okay, ada beberapa situasi. Satu, perjanjian yang menyalahi undang-undang. Maknanya, pihak yang berkontrak itu mengadakan perjanjian yang menyalahi ataupun melanggar undang-undang. Okey, contohnya perjanjian dengan untuk melakukan kontrak dengan pihak yang tidak sepatutnya, ya. Okey, yang kedua, perjanjian yang menghalang perkahwinan. Ya, perjanjian yang menghalang perkahwinan akan menyebabkan sesuatu kontrak itu batal. Okey. Ketiga, perjanjian yang menghalang perdagangan, ya, aktiviti perdagangan. Ya, seterusnya perjanjian yang tidak bermoral, ya, perjanjian yang tidak bermoral di bawah undang-undang. Contohnya mengadakan perjanjian dengan pelacur. Itu adalah tidak bermoral di bawah undang-undang. Okey. Dan yang seterusnya adalah perjanjian yang mendatangkan bencana sama ada kepada diri ataupun pihak-pihak lain. Okey. Ini akan menyebabkan, yang 5 situasi ini akan menyebabkan kontrak itu batal dari segi dia punya balasan. Okay. Sebab yang seterusnya yang menyebabkan kontrak batal adalah tujuan kontrak itu dibuat adalah tidak sah. Pun menyebabkan kontrak itu boleh dibatalkan. Ya, kontrak itu batal. Okay, yang kedua, tidak wujudnya unsur yang perlu ada dalam kontrak. Ya, apa yang terdapat dalam kontrak tidak ada, menyebabkan kontrak itu batal lah. Ya. Dan yang keempat, mengecewakan undang-undang. Ini adalah situasi di mana kontrak yang dibuat memang melanggar undang-undang. Okay, jadi ini antara 4 sebab kenapa kontrak itu dikatakan batal. Okay. Cuma yang dari sebab yang pertama itu, ya, alasan yang menyalahi undang-undang ataupun mengecewakan undang-undang itu ada 5 lah, ya, yang mana menyebabkan kontrak itu batal. Okey, seterusnya syarat kontrak seterusnya adalah kontrak yang boleh batal. Okay, kontrak boleh batal ini adalah kontrak yang sah pada awalnya tetapi boleh dibatalkan sekiranya wujud unsur-unsur berikut. Okay, satu, adanya unsur paksaan. Maknanya salah satu pihak yang berkontrak itu dipaksa. Dipaksa itu contohnya dengan ugutan, ya. Pihak yang satu lagi mengugut supaya pihak yang satu menerima kontrak. Okay, itu menyebabkan kontrak itu boleh batal. Okay, yang kedua, terdapatnya pengaruh tidak berpatutan. Okay, pengaruh tidak berpatutan, salah satu pihak menggunakan pengaruhnya untuk mendesak pihak yang satu lagi mempersetujui kontrak yang dibuat, ya, ataupun pihak yang satu lagi mempunyai pengaruh ataupun kepentingan ke atas kontrak yang dilakukan kepada pihak yang satu lagi. Okay. Itu mewujudkan, ya, adanya pengaruh yang tidak sepatutnya. Okey, yang ketiga yang menyebabkan kontrak boleh batal ialah sekiranya terdapat salah nyataan. Maksud salah nyataan terdapatnya dalam terma kontrak ataupun syarat-syarat kontrak itu terdapat terma-terma yang salah dinyatakan, yang salah dimasukkan dalam kontrak tersebut. Okey, seterusnya terdapatnya unsur fraud. Fraud ataupun kata nama lainnya adalah unsur tipu ataupun penipuan. Maksudnya, dalam syarat-syarat atau terma-terma kontrak yang dimasukkan dalam kontrak tersebut adanya unsur penipuan. Ya, apabila diketahui adanya unsur penipuan, maka kontrak yang pada awalnya itu sah akan boleh dibatalkan.
Okey, dan yang terakhir, kontrak boleh batal juga adalah disebabkan sekiranya berlaku khilaf. Khilaf maksudnya berlaku kesilapan, ya, daripada pihak-pihak yang berkontrak. Ya, sekiranya terdapat kesilapan dalam syarat dan terma kontrak yang dipersetujui pada awalnya, maka kontrak itu boleh dibatalkan. Okey. Okay, seterusnya ya, kita akan lihat ya berkaitan dengan syarat kontrak yang seterusnya, iaitu pelepasan kontrak. Bagaimana kontrak yang sebelum ini kita ataupun individu itu boleh lepaskan. Okey. Di sini dia ada wujud beberapa situasi. Satu, dengan pelaksanaan. Ya, yang kedua dengan persetujuan. Yang ketiga dengan kemungkiran. Keempat, dengan kekecewaan. Dan yang kelima, dengan penguatkuasaan undang-undang. Okey, ini 5 keadaan yang mana individu yang terlibat dalam berkontrak boleh melepaskan kontrak tersebut ataupun menamatkan kontrak tersebut. Okey, kita lihat satu persatu ya. Dengan pelaksanaan ya, dengan pelaksanaan di sini bermaksud kedua-dua pihak telah menyempurnakan ya syarat-syarat yang dipersetujui dalam kontrak. Maknanya semua syarat, semua terma telah dilaksanakan dengan lengkap. Maka kontrak boleh ditamatkan ataupun dilepaskan. Okey. Yang kedua, dengan kemungkiran, dengan persetujuan ya. Dengan persetujuan di sini, kedua-dua pihak yang terlibat bersetuju untuk menggantikan kontrak yang sedia ada dengan kontrak baharu. Okay, itu dikatakan dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Okay, yang ketiga, dengan kemungkiran ya. Dengan kemungkiran di sini ya, sekiranya terdapat ataupun kedua-dua pihak gagal melaksanakan tanggungjawab yang terdapat dalam terma kontrak ya, ataupun salah satu pihak gagal melaksanakan tanggungjawab yang terdapat dalam terma kontrak, maka dikatakan berlakunya kemungkiran. Ya. Keempat di sini ya, berlaku kemungkiran. Yang keempat tadi kekecewaan, yang mana kekecewaan ini apabila berlakunya kemungkiran dalam pelaksanaan menyebabkan kontrak mustahil untuk dilaksanakan. Okey, contohnya barang yang dikontrakkan itu musnah. Apabila barang yang dikontrakkan musnah, maka dikatakan berlakulah kekecewaan. Ya, kontrak tidak dapat diteruskan. Okay, dan yang terakhir, dengan penguatkuasaan undang-undang, ini berlaku apabila dalam kontrak yang dilakukan itu, yang dibuat itu ada dia punya had masa. Ya, apabila kontrak yang berjalan melebihi had masa, maka dikatakan kontrak itu telah tamat tempoh. Apabila kontrak telah tamat tempoh, maka kontrak akan ditamatkan. Ya, di bawah penguatkuasaan undang-undang. Okey. Ini antara 5 ya bagaimana kontrak boleh dilepaskan ataupun ditamatkan. 5 keadaan yang menyebabkan sesuatu kontrak itu boleh dilepaskan ataupun ditamatkan. Okey, satu dengan pelaksanaan, yang kedua disebabkan oleh persetujuan kedua pihak yang terlibat, yang ketiga disebabkan berlakunya kemungkiran. Okey, yang keempat disebabkan berlakunya kekecewaan, dan yang kelima dengan penguatkuasaan undang-undang. Okey, dan yang terakhir yang akan saya bincangkan adalah berkaitan dengan remedy. Remedy di sini maksudnya adalah pemulihan kepada kontrak yang sebelum ini bermasalah. Okey, untuk remedy ini dia ada beberapa lah ya. Bagaimana kontrak itu boleh dipulihkan? Satu adalah injunksi, yang kedua melalui pelaksanaan spesifik, yang ketiga melalui menamatkan kontrak tersebut, okey, keempat memberi ganti rugi ataupun menuntut ganti rugi, dan yang terakhir contempt merit.
Okey, kita lihat satu persatu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan injangsi? Okay, injangsi di sini adalah arahan mahkamah ya untuk membetulkan salah laku yang menjadi kemungkinan kontrak. Okay, sekiranya terdapat kemungkinan dalam kontrak ataupun salah satu pihak ya yang menjadi punca berlakunya kemungkinan kontrak itu, maka pihak tersebut akan diberi arahan oleh mahkamah untuk membetulkan salah laku tersebut. Ya. Yang kedua adalah pelaksanaan spesifik. Pelaksanaan spesifik merujuk kepada perintah mahkamah yang mengarahkan defendant supaya melaksanakan perjanjian menurut syarat-syarat kontrak. Okey, ini berlaku apabila jika mahkamah mendapati jumlah pembayaran ataupun ganti rugi yang diberi adalah bukan merupakan remedi yang mencukupi. Jadi maksudnya sekiranya ganti rugi yang dituntut oleh pihak yang mengalami kerugian tadi adalah tidak mencukupi, maka mahkamah boleh memerintahkan defendant untuk melaksanakan perjanjian menurut syarat-syarat kontrak. Okey. Ataupun disebabkan oleh kontrak yang dibuat itu adalah merupakan satu amanah. Ini berdasarkan pelaksanaan spesifik. Okey, yang ketiga tadi adalah menamatkan kontrak. Menamatkan kontrak ini berlaku jika salah satu pihak enggan melaksanakan janji berdasarkan kontrak yang dibuat. Maka kedua-dua pihak boleh mengambil keputusan untuk menamatkan terus kontrak yang dibuat. Okey, pihak yang mengalami kerugian boleh menamatkan kontrak dan menuntut ganti rugi di atas kerugian yang ditanggung sebelum ini. Okey, yang keempat adalah ganti rugi. Okey, seseorang yang membatalkan kontrak secara sah berhak untuk mendapatkan pampasan bagi kerugian yang dialaminya. Ini ganti rugi lah, tuntutan ganti rugi daripada pihak yang mengalami kerugian. Okay, dan remedi yang terakhir adalah quantum merit. Quantum merit ini adalah tuntutan untuk mendapatkan sejumlah wang ataupun ganti rugi dalam satu jumlah yang munasabah atau patut diterima hasil daripada perkhidmatan yang telah diberikan. Okey, quantum merit ini boleh dituntut oleh pihak yang mengalami kerugian setelah melaksanakan syarat-syarat kontrak ataupun setelah melaksanakan pekerjaan tersebut. Dia boleh tuntut sejumlah wang atas kerugian yang dialaminya. Okey, jadi itu antara 5 remedi, 5 pemulihan yang boleh diambil ataupun yang boleh dilakukan terhadap kontrak yang telah dimungkiri sebelum ini. Okey, injangsi perintah mahkamah mana perintah mahkamah untuk mengarahkan pihak tersebut melaksanakan syarat-syarat kontrak. Yang kedua ada pelaksanaan spesifik. Pelaksanaan spesifik dia berbeza dengan injangsi walaupun dia perintah mahkamah, tetapi pelaksanaan spesifik berlaku apabila jumlah tuntutan ganti rugi itu tidak mencukupi ataupun disebabkan kontrak itu adalah amanah. Okey, yang ketiga ganti rugi. Okey, yang keempat kita ada quantum merit dan yang kelima tadi kita ada apa lagi satu remedi tadi? Injangsi, pelaksanaan spesifik, ganti rugi, quantum merit dengan satu lagi kalau cikgu tidak silap adalah menamatkan kontrak. Terlupa pula berkaitan dengan menamatkan kontrak. Jadi itu antara 5 remedi yang boleh diambil. Okey, jadi anak-anak pelajar, setakat ini
Keseluruhan untuk syarat-syarat kontrak ya cikgu telah terangkan. Ya, yang berkaitan yang pertama tadi, syarat kontrak yang pertama kita ada kontrak sah, kontrak tidak sah, kemudian kontrak batal, kontrak boleh batal, pelepasan kontrak dan remedy. Ya, ada 6 bahagian tadi dalam syarat-syarat kontrak. Cikgu harap video ini bermanfaat untuk membantu anak-anak pelajar mengulang kaji ya tajuk yang pertama dalam Undang-Undang Perniagaan iaitu Undang-Undang Kontrak di bawah anak topik syarat-syarat kontrak. Okey, cikgu ucapkan terima kasih atas kesudian anak-anak pelajar menonton video cikgu. Teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, jadi sampai di sini saja. Sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih kepada anak-anak pelajar. Jumpa lagi. Bye.